Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada rakan-rakan rakan-rakan dan juga tuan dan puan yang berkesempatan pagi ini bersama dalam sesi FB Live. Baik. Alhamdulillah pagi ini berkesempatan jam 8.30 untuk saya teruskan satu lagi sesi satu lagi sesi untuk kita bincangkan satu lagi topik di bahagian pengurusan untuk usahawan. Jadi perbincangan yang saya bawa ni tuan dan puan kebanyakannya sesuai untuk semua usahawan di mana-mana peringkat, tetapi tuan dan puan sekiranya tuan dan puan adalah dalam kategori pemula, maksudnya yang baru bermula, ia juga adalah sesuai dan kepada tuan dan puan sekiranya tuan dan puan masih lagi orang kata ada venture baru dalam keadaan sekarang, konten-konten yang saya bawakan dalam sesi-sesi berbentuk video dan juga teks posting di page Nak Aminah Omar merupakan perkara-perkara yang berbentuk praktikal. Jadi mungkin tuan dan puan ada banyak bahan-bahan rujukan yang tuan dan puan gunakan dan juga dengan perbincangan bersama tuan dan puan punya mentor, tuan dan puan bisnes, coach bisnes yang tuan dan puan ada. Jadi kepelbagaian input tadi kita harap supaya ia dapat membuka lebih banyak perspektif kepada apa yang kita bincangkan, apa yang kita bawa dan apa yang kita mahu capai dalam urusan perniagaan kita. Jadi hari ini tuan dan puan saya bawa satu lagi topik, iaitu tentang bahagian dalam siri seterusnya ini saya akan bawakan beberapa topik ini dalam siri seterusnya. Siri ini dikenali sebagai Nugget Talk. Sebenarnya saya ada dua siri, satu yang Action Plan Series dan satu lagi Nugget Talk. So Nugget Talk ini sebenarnya saya ambil topik-topik pengurusan dalam perniagaan dalam konteks yang besar tu dia ada banyak bahagian pengurusan, tetapi saya pecah-pecahkan. Jadi dalam siri kali ini saya akan bercakap tentang pengurusan kewangan, dan bahagian yang pertama dalam pengurusan kewangan ni tuan dan puan, insya-Allah kita akan ada 7 bahagian. Kita akan ada 7 siri dalam bahagian pengurusan kewangan. Jadi bahagian yang pertama ini, hari ini bahagian yang pertama ini saya bawakan tentang perkara penting untuk kita mulakan menetapkan satu orang kata cara kerja, satu framework pengurusan keuangan yang sesuai untuk kita sebagai business owner, terutama tuan dan puan yang bermula sendiri, mulakan bisnes tu sendiri, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan ahli keluarga, adik-beradik, mungkin mulakan bisnes tu dengan kawan baik. Jadi apa-apa pun situasi tuan dan puan sekarang, bermakna pengurusan keuangan tu perlu ada dalam perniagaan tuan dan puan. Jadi untuk tujuan itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang berkesempatan untuk bersama-sama dalam sesi video kali ini, dan sekiranya tuan dan puan selepas menonton rebroadcast video ini juga, saya ucapkan terima kasih kerana perbincangan ini memang sesuai untuk tuan dan puan, tak kira sama ada tuan dan puan baru berbisnes, sedang menjalankan bisnes ataupun sudah lama. Kecuali sekiranya tuan dan puan memang berada dalam satu kumpulan syarikat korporat, mungkin topik ini agak orang kata kecil untuk tuan dan puan bersama-sama dalam perbincangan. Walau bagaimanapun saya bawakan topik ini. Jadi yang pertama sekali tuan dan puan, sebenarnya dalam apa-apa hal, sama ada kita kata pengurusan kewangan, pengurusan operasi kita, pengurusan HR kita, semuanya ini ada perlu dimulakan dengan satu perkara, iaitu action. Kita kena buat. Kadang-kadang kita kata action plan betul. Sama ada planning ke action plan ke kan, semua tu sebenarnya ada satu perkara yang orang kata juice ataupun orang kata signifikan, iaitu buat. Kalau saya sebut ambil tindakan, mungkin dia agak kedengaran formal tapi bila kita kata buat, bila buat itu maksudnya itu adalah perkara orang kata asas kepada semua rancangan-rancangan ataupun semua usaha-usaha yang kita nak lakukan. Jadi kena buat. Yang pertama sekali kena buat. Jadi kalau kita kata kita nak nak adakan satu pengurusan kewangan yang betul, yang kuat, yang baik, yang dapat memberi manfaat kepada perniagaan, dapat memberi manfaat kepada diri kita dan keluarga dan masyarakat. Jadi kena buat. Jadi kalau kita pergi seminar, kita pergi kelas, kita dengar video, kita masuk training, tapi kita tak buat, tak ada apa-apa. Sama aja tuan dan puan. A jadi A jadi A jadi B jadi C, sama je. Jadi dia tak ada apa-apa, tak ada kesan. Jadi yang pertama sekali kita mesti ada satu kesediaan, ada satu kemahuan untuk buat. Dia kena buat. Kadang-kadang kita kata bukan kita yang buat, tapi kita buat supaya ada orang buat.
Yang penting dia bermula pada kita. Untuk kita kata kita kena buat, nak buat tu tadi. Itu yang pertama sekali. Jadi orang kata kenapa kena mengena kaitan pengurusan kewangan dengan buat tak buat ni kan. Jadi sebenarnya saya bawa satu senario ataupun sebenarnya banyak senario kat luar sana. Tuan dan puan, saya ada seorang rakan usahawan dari Kelantan. Beliau bercerita kepada saya, puan, saya sukarlah puan, dia kata susahlah saya nak collaborate, nak bekerjasama ataupun nak jalankan bisnes saya dengan compliance. Saya kata kenapa? Dia kata ramai orang di sekeliling dia, maksudnya rakan-rakan usahawan yang lain mereka tahu, dia kata mereka tahu pengurusan kena betul, kena ada proses, kena ada SOP, kena ada dokumen, semua ada, tetapi mereka tak buat. Bila mereka tak buat, saya susah nak bekerjasama dengan mereka sebab saya nak buat. Itu antara perkara yang dia sebut. Jadi antara rakan saya itu bercerita begitu untuk mendapatkan, orang kata, kami berbincang sahaja supaya dia kata dia nak tahu apakah perkara-perkara yang dia boleh buat supaya dia boleh mencapai objektif yang dia nak capai itu tadi. Jadi antaranya adalah dia kena berkawan-kawan dengan orang yang memang buat. Walaupun dalam bisnes kita kena ada circle, kena ada kawan, kita masuklah platform sana, platform sini, tetapi dalam circle itu atau dalam kelompok itu kita mesti berada dengan orang-orang yang buat. Orang yang buat. Katalah contoh, kita kata kita nak ada satu pengurusan kewangan yang baik untuk bisnes kita. Kita punya circle itu, kita punya kawan-kawan mestilah orang-orang ataupun kita kata collaborative partners kita semua adalah orang-orang yang juga mempunyai sistem pengurusan kewangan. Baik tak baik, betul tak accurate ke, salah ke, yang itu secondary. Itu yang kedua. Yang pertama dia mesti buat dulu. Bila dah buat, dah ada, pembetulan-pembetulan tu akan berlaku secara semula jadi. Jadi kalau dia tak buat, langsung tak ada. Itu mengapa saya kata walaupun hal pengurusan kewangan dia faktor yang pertama adalah kepada usahawan itu untuk mahu buat. Dia tak boleh tahu, dia tak boleh sedar. Dia tak boleh only know, only aware. They must do. Dia macam tu. Kita kata, saya tahu puan, saya tahu kalau urusan kewangan kena buat macam ni, kena ada laporan, kena ada PNL, kena ada balance sheet, kena buat laporan, kena ada bajet. Saya tahu semua tu, saya dah belajar, saya tahu. Betul, tahu tak cukup. Saya sedar puan, sekarang ni memang bisnes saya ni tak boleh berkembang, bisnes saya ada masalah sebab tak ada pengurusan kewangan. Sedar saja tak cukup, dia kena buat. Jadi saya nak tekankan poin yang pertama, apabila kita kata kita nak ada satu pengurusan kewangan yang baik, kita nak memperbaiki proses-proses dalam bisnes kita, kita mesti buat. Dia tak boleh tahu, dia tak boleh sedar saja, dia kena buat. Itu yang pertama. Baik, yang kedua tuan dan puan, apabila kita kata apa orang kata kita kata kita nak ada pengurusan keuangan itu, kita pun dah tahu keuangan ini berlaku, pengurusan ini berlaku apabila ada duit. Pengurusan kewangan berlaku apabila ada duit, pengurusan kewangan yang sebenar. Jadi kita tak adalah kata nak tunggu ada duit ke nak urus, kalau tak ada duit tak payah urus. Kita tak boleh ada situasi tak ada duit. Kita kena sentiasa ada duit. Kalau tuan dan puan perasan dalam keadaan susah sekalipun, tuan dan puan akan ada sekurang-kurangnya RM1. Kalau tak dalam beg duit, mungkin dalam tabung ataupun dalam bank. Dalam bank tak bolehlah RM1, dia biasa minimum RM50. Jadi kita tak boleh kata saya tak ada duit, saya tak payah urus kewangan. Tidak. Dia kena urus kewangan. Tapi dalam konteks bisnes, pengurusan kewangan yang sebenar berlaku apabila ada transaksi. Jadi perkara yang kedua, apabila kita buat bisnes ni tuan dan puan, kita kena bina volume. Bila kita kata kena bina volume tu, kena bina amount dalam perniagaan kita itu, bermaksud kita kena ada aktiviti-aktiviti. Kena ada aktiviti-aktiviti. Waalaikumsalam Puan Azrina. Saya dah mulakan perbincangan. Ini topik yang kedua. Poin yang kedua iaitu dalam bisnes ni apabila kita bercakap tentang pengurusan kewangan, dia mesti ada penglibatan kepada aliran duit tu tadi. Jadi nak ada aliran duit itu kita kena bina volume. Jadi saya bawa beberapa senario kerana dalam tempoh PKP ni ada banyak sebenarnya, ada ramai usahawan yang tak ada aliran tunai, maksudnya tak ada transaksi bisnes. Mereka bergantung kepada duit yang ada tempoh hari. Contohlah bulan 3, 4, 5, 6, mungkin sebab pada ketika itu mereka dah ada jualan, mungkin mereka dah ada sale yang dah close, RM100,000, RM50,000 mungkin dah ada. Jadi duit itu mereka gunakan untuk kegunaan bulan 6, 7, 8, 9, masuk bulan 10, bulan 11 dia dah tahu dah yang ada tu dah berkurangan, tak ada duit yang masuk. Sekarang ni duit keluar saja. Jadi ada sekumpulan usahawan ni, saya maklumkan bahawa kena buat sesuatu, kena adakan juga jualan. Aktivitinya macam mana kita yang decide. I always tell this to business owners, you are the subject matter expert in what you do. You know best about your business.
you know what activities that you must do, that you can do to generate income, to generate cash inflows. Jadi peranan saya sebagai ada dalam beberapa situasi peranan saya adalah moderator, peranan saya adalah facilitator, peranan saya adalah mentor, peranan saya adalah coach. Jadi bergantung kepada peranan saya, maka saya mengingatkan kepada usahawan-usahawan dan business owners yang berada dalam konteks engagement dengan saya, mesti ada. Katalah sebagai contoh sebelum ni buat sale closing, every sales value average is like 3,000 to 5,000. Sekarang kalau terpaksa close sale average value 200-300, buat kena dapatkan juga. Kerana dalam keadaan ini tuan dan puan, kita nak bina volume tu tadi, jadi kita kena ada aktiviti untuk aktiviti jualan. Kecil tak apa tuan dan puan, tapi kita banyakkan. Kalau dulu klien kita sebulan mungkin 10, kita dah boleh buat 30,000 sale. Kalau sekarang ni waktu PKP, waktu sekarang kita kena naikkan lagi volume tu kepada 100, be it. Kerana itu adalah antara perkara yang memang kita kena buat untuk sebagai usahawan. Apa kaitannya dengan pengurusan kewangan? Tuan dan puan, kalau tak ada cash inflows, cash outflows saja, pengurusan kewangan kita tak akan balance. Saya ada ini hakikat yang orang kata sakit ni. Sebelum PKP tempoh hari, ramai yang dah secure projek. Contohlah daripada bulan Januari sampai Mac, ramai yang dah secure projek. Ini yang jenis syarikat-syarikat atau bisnes-bisnes yang ada projek. Kalau syarikat-syarikat dan bisnes yang berbentuk trading, runcit ataupun tunai, kebanyakan dia tak ada masalah kerana mereka dah biasa dengan proses tu. Jadi dia keluar masuk, cuma amount dia dah menurun, itu saja. Tetapi masih ada, mereka dah biasa kena ada setiap hari ataupun setiap minggu, setiap bulan cash inflows. Tetapi bagi sesetengah perniagaan yang berbentuk kontrak, yang berbentuk servis, mereka sudah biasa macam itu. Maksudnya ada projek, dapat duit tu jalan. Jadi dalam tempoh sukar macam ini, dia dah jadi loss. Macam mana nak sentiasa ada duit tu masuk tu, dia tak tahu. Jadi itu antaranya saya sebut tuan dan puan, bina volume tu. Kalau sebelum ni volume yang kita buat tu hanya 10, mungkin sekarang kita kena ada 100. Jadi kena bina. Adakan aktiviti-aktiviti perniagaan tu. Ini yang kedua. Dan seterusnya yang ketiga, dalam rancangan kita tu tuan puan, dalam rancangan perniagaan kita itu, dalam rancangan sales and marketing kita itu, dia sangat berkaitan dengan pengurusan kewangan. Jadi mesti ada aktiviti, mesti ada rancangan, mesti ada proses dalam konteks menjual. Itu yang kita biasa sebut sebagai upsell. Tuan dan puan, benda ni kita kata simple, kita selalu cakap upsell betul. Tetapi bila nak buat, kita kena jumpa di mana point, di mana cara, di mana segmen yang betul bila nak upsell tu. Jadi ini memerlukan kerja. Ini memerlukan satu orang kata effort. Ini memerlukan satu lagi komitmen. Mungkin dalam keadaan sekarang kita dah pening kat mana lagi, apa orang cakap, moratorium tak ada dah macam mana, contohlah kan. Kemudian hari tu macam nak cari. Jadi kita dah banyak keadaan yang kita kata dah berkecamuk. Kita sendiri susah hati. Jadi ada kalanya kita terlupa. Perkara yang kita kata simple, upsell je lah. Puan, daripada beli 1 baik beli 5, upsell. Jadi orang anggap benda tu simple. Walaupun benda tu simple tuan dan puan, tetapi apabila tuan dan puan tak masukkan dalam proses, tak monitor keadaan tu, dia tak akan jadi. Jadi apabila kita kata hal pengurusan kewangan ni, puan, apa kaitan pengurusan kewangan dengan upsell? Kerana pengurusan kewangan tu hanya boleh ada bila ada duit masuk. Kalau duit tu keluar je, dia bukannya orang kata satu pengurusan kewangan yang balance, bukan. Kita nak uruskan duit keluar je, tak. Jadi kita kata mesti ada rancangan upsell. Macam mana? Ini yang kena rancang. Sama ada tuan nombor cakap dengan partner, berbincang dengan tim, mesti ada rancangan tu. Kalau tak ada rancangan tu, jadi susah sikit lah. Benda tak terbuat. Kemudian kita kalang kabut. Macam mana ni? Tak ada sale. Macam mana ni? Sale jatuh. Jadi kita kena adakan juga macam mana nak buat. Kena adakan juga. Itulah cabaran kita sebagai usahawan. Itulah yang kita kata semangat sebagai usahawan. Yang ini kita sendiri yang ada, kita sendiri yang kena buat. Pertama tadi kena buat. Itu poin yang ketiga, iaitu mesti ada rancangan untuk upsell. Maksudnya katalah average sales value per customer. Kalau biasa satu customer tu beli, kalau sebelum ni mungkin satu customer beli 1,000, sekarang satu customer beli 300, tak apa. Tetapi kita mesti juga ada aktiviti upsell. Upsell tu mungkin dia akan ambil package tambahan sikit, atau dia akan ambil package lain on top of selain daripada apa yang dia ambil sekarang. Kalau kita dapat upsell value dia RM50, RM100 pun tak apa. Asalkan aktiviti tu ada. Alright, Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Afif. Waalaikumsalam Puan Fazila. Jadi
perbincangan pagi ini dia tentang pengurusan kewangan, tetapi asasnya kepada pengurusan kewangan ialah adanya duit masuk dan duit keluar. Dia tak boleh duit keluar je, dia tak boleh duit masuk je, tak, dia kena seimbang. Dia ada duit keluar, duit masuk. Jadi saya dah masuk dalam poin ketiga, iaitu tentang mestinya ada rancangan untuk upsell, iaitu menaikkan average sales value for each customer. Kena ada aktiviti tu. Kalau katalah kita jual barang sekalipun, selepas dia beli satu barang, so what's next? Takkanlah dia beli satu barang aja. Macam mana kita nak buat supaya dia beli lebih barang? Itu perkara yang ketiga. Yang keempat, tuan dan puan, kita perlu ada juga satu strategi macam mana nak kekalkan pelanggan. Kita punya tempoh pelanggan tu engage dengan kita. Kalau sebelum ni pelanggan tu mungkin beli sebulan every 3 months once. Katalah dia beli dengan kita tu atau dia engage servis kita tu sekali dalam 3 bulan. Macam mana kita nak kekalkan dia supaya dia stay sampai setahun? Contoh. Kalau kata macam tuan-tuan puan di luar sana ada jual barang-barang ataupun orang kata servis yang memang compulsory dia akan beli, dia akan bayar. Itu pun masih bergantung. Contoh. Kita kata kita jual skincare. Memang orang akan jaga walaupun PKP tak PKP dia akan jaga. Tetapi macam mana kita nak buat supaya dia beli dengan kita, dia commit dengan produk kita, dia stay dengan kita tu dalam tempoh masa yang lebih lama. Kalau biasanya 3 bulan, kita nak dia stay sampai 12 bulan. Kalau kata 12 bulan, mungkin kita nak dia stay sampai 24 bulan. Macam mana kita nak buat? Mesti ada perancangan tu. Tak kira lah produk ke servis, kita kena ada rancangan tu. Mungkin rancangan kita tu daripada 100 customer, dia hanya sesuai untuk 20 orang customer. Jadi untuk 80 lagi mungkin kena ada rancangan lain macam mana nak retain dia. Ada setengah mungkin kita boleh retain sampai 3 tahun, sampai 2 tahun, sampai setahun. Tapi ada setengah customer tu kita kena retain mungkin tak dapat 12 bulan, 6 bulan tak apa. Jadi kena ada. Yang penting tuan-tuan puan, kena ada rancangan tu supaya kita boleh buat. Kalau tak ada rancangan tu, kita tak akan buat. Jadi kena ada satu rancangan, satu strategi macam mana supaya kita ada recurring income daripada customer tu. Kena ada recurring income daripada customer tu. Macam mana caranya kita cubalah susunkan. Adakah dia bayar, contohlah dia bayar subscription. Okey, bayar sebanyak RM100 setahun, setiap bulan akan dapat ni, contoh. Jadi mudah untuk kita lakukan step yang ketiga upsell tu tadi, betul? Sebab bila dia stay dengan kita dalam tempoh 12 bulan, di tengah-tengah tu, sepanjang tu kita boleh ada aktiviti yang dia akan subscribe program lain atau dia beli produk lain. Jadi poin yang ketiga tadi tentang upsell. Yang keempat ni tadi tentang retain customer kita tu supaya lebih lama dengan kita. Daripada 3 bulan mungkin naikkan 6 bulan. Daripada 6 bulan mungkin naikkan 12 bulan. Sekurang-kurangnya kita dah ada satu, orang kata dia akan melibatkan satu keadaan di mana kita ada recurring income tu tadi dengan customer tu. Mungkin secara upsell ataupun mungkin memang program tu ataupun memang produk tu yang dia beli, yang dia engage dengan kita untuk satu tempoh. Itu kena ada tuan-tuan puan. Itu yang keempat. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, kita mesti ada rancangan untuk adanya diversified revenue, kepelbagaian pendapatan. Mungkin apabila kita mula-mula masuk, kita mula-mula buat bisnes ataupun kita dah 2-3 tahun buat bisnes tu, mungkin kita revenue stream kita mungkin ada 1 atau 2 atau 3 sahaja. Jadi kita kena ada rancangan macam mana nak diversify. Jadi sekiranya pelanggan, contoh apabila pelanggan tu engage kita dengan 6 bulan, contoh dia kata saya dah tak perlukan servis dan produk ni, tetapi kita ada yang lain. Jadi kita boleh offer servis atau produk yang lain untuk dia. Itu kita boleh capai apa yang kita nak buat tadi, iaitu nak panjangkan umur pelanggan tu dengan kita. Kemudian kita boleh lagi buat aktiviti yang kita kata upsell tu tadi. Kemudian seterusnya kita akan dapat volume tu tadi. Kemudian seterusnya kita dapatlah kita punya pengurusan keuangan yang betul, yang baik tu tadi. Sebab apabila cukup cash inflows, cash outflows sebenarnya kita kena kontrol. Cash inflows kita kena ada cukup, lebih daripada cukup. Yang cash outflows kita kena kontrol. Jadi tuan dan puan, keadaan ini sebenarnya adalah, orang kata yang saya bincangkan hari ini adalah sebagai orang kata perkara asas sebagai usahawan apabila kita bercakap tentang pengurusan kewangan. Mungkin tuan dan puan adalah orang kata melihat macam mana yang saya nak buat. Saya memang dah buat bisnes tu, contoh dah 10 tahun 20 tahun katalah kita buat pusat tuition, contoh macam mana saya nak diversify income?
Sebab income-nya memang yuran tuition. Macam tu kan. Jadi tuan dan puan, dalam keadaan sekarang ni ada banyak perkara yang kita kata perlu diubah, perlu berinovasi. Sekiranya tuan dan puan lihat itu saya galakkan tuan dan puan adakan BMC Business Model Canvas. Tuan dan puan akan nampak dengan customer segment yang tertentu, dengan avatar tertentu, apakah nilai-nilai tambahan yang boleh orang kata diadakan. Dan bagaimana kita nak tawarkan nilai tambahan ni kepada customer dia, sama ada customer sedia ada atau mungkin kita ada customer baru. Tetapi yang lebih mudah dan yang lebih cepat dalam keadaan sekarang, gunakan customer yang sedia ada. Gunakan customer yang sedia ada. Jadi daripada situ tuan dan puan akan nampak macam mana kita dapat nak diversify kita punya revenue tu tadi, dan pada masa yang sama pengurusan keuangan tu kita dapat stabilkan, kerana dia perlu ada cash inflows, kita control cash outflows. Kita bukannya kerekut kita memang nak jimat dan kita kontrol, tapi tak bermakna kita tak keluarkan duit, tak belanja, bukan, kita belanja. Jadi tuan dan puan, apabila tuan dan puan kalau bercakap dengan saya kata tentang asas kepada pengurusan keuangan ini, dia akan berbalik kepada income, sales, dia akan berbalik kepada kita kena buat tu tadi. Ia bukanlah segala-galanya. Orang cakap, puan, sales ni bukan segala-galanya dalam bisnes, betul, tapi dalam konteks pengurusan keuangan. Tapi kalau tak ada sales, apa yang tuan dan puan nak urus? Apa yang tuan dan puan nak urus? Kata urus keuangan, nak uruskan apa kalau duit masuk tak ada? Duit keluar confirm ada, tuan dan puan kena ada gaji, kena ambil juga perbelanjaan. Jadi itulah antara perkara-perkara orang kata yang realistik yang kita kena buat. Kalau tuan dan puan dalam tempoh 2-3 bulan ada rakan-rakan usahawan di sana yang masih lagi bergantung kepada duit yang sedia ada itu, tolong berhenti, buatlah sesuatu untuk dapat income baru. Make that first sale. Katalah tuan dan puan memang langsung dah tak ada sale 2 bulan ni, 3 bulan ni, mesti buat sesuatu supaya ada sale yang pertama. Jadi mulakan dengan yang kecil. Kalau biasa tuan dan puan buat sale ribu-ribu, puluh-puluh ribu, waktu sekarang kalau terpaksa buat sale ratus-ratus, buat. Kalau selama ni satu klien mesti keluar invoice 3,000, kalau sekarang satu klien kena keluar invoice 300, buat. Jadi bila dah buat, nanti tuan dan puan akan nampak ada perkara-perkara yang perlu dibagi, ada perkara-perkara yang boleh ditambah baik. Baik, dalam video ini saya nak recap sikit. Dalam video kali ini sebenarnya saya dah bincangkan 5 perkara untuk tuan dan puan memastikan adanya pengurusan kewangan yang baik dalam syarikat. Yang pertama tadi iaitu tindakan kena buat. Kena buat. Maksudnya kena mula je buat. Kemudian yang kedua, bina volume tu tadi. Kena bina volume. Kalau dah buat sale 1, 2, 3, bina volume. Kalau dah buat sale 10, 20, 30, bina volume tu tadi. Yang kedua. Yang ketiga, mesti ada rancangan upsell. Lepas dia beli A, macam mana? Kena rancangkan benda ni. Kalau tak ada rancangan, maksudnya kita tak akan buat. Jadi kena ada upsell. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita nak supaya klien kita tu beli lagi dan dia jadi repeat clients dan dia duduk dengan kita lebih lama. Maksudnya dia ni jadi pelanggan kita untuk lebih lama. Itu yang keempat. Dan yang kelima tuan dan puan, mesti ada rancangan nak diversify revenue tu tadi. Nak perbanyakkan, maksudnya nak ada revenue stream tambahan. Kena ada diversify revenue tu tadi. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya dah mengambil masa sekitar 15 ke 20 minit bersama tuan dan puan pagi ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada yang join dan boleh share video ni. Kalau terlepas, nanti tuan dan puan boleh rebroadcast semula, rewind, replay video ni, insyaAllah. Kita sama-sama doakan. Sekali lagi saya mengajak tuan dan puan supaya teruskan apa-apa yang tuan dan buat. Ajak orang lain atau orang kita kata kita empower others. We need to empower each other. It's not only about women, everyone. Of course, we have specific objective for our similar gender, same gender. Mungkin kita kata kita ada satu agenda women empowerment, tapi pada masa yang sama ia adalah agenda untuk semua. Kita empower semua orang di sekeliling kita, insya-Allah. Okey, Puan Nazrina, Puan Liza, terima kasih kerana buatkan senarai. Puan Nazrina, contoh untuk bisnes pendidikan. Kalau bisnes pendidikan saya rasa kita ada banyak yang dah dibuat di luar sana yang dibincangkan. Kalau kita kata tentang diversify revenue, rujuk balik BMC kita
kita tu tadi, customer segment kita tu siapa. Jadi ramai yang buat diversified revenue ni sampai kepada orang kata memberi nilai baru. Contoh kan, dia punya segmen pelanggan, avatar dia adalah ibu bapa yang bekerja. Contoh. Jadi waktu PKP ibu bapa bekerja dari rumah, ataupun orang kata semasa PKP ibu bapa bekerja, anak-anak di rumah. Jadi dia tawarkan servis-servis tambahan untuk cater, untuk menyelesaikan masalah-masalah tu. Bila ibu bapa kerja di rumah, apa masalah-masalahnya? Tawarkan yang itu. Sekiranya ibu bapa bekerja tetapi anak-anak di rumah, apakah masalah yang dihadapi oleh segmen pelanggan tu? Tawarkan solusi itu. Ini adalah satu contoh. Jadi saya sarankan tuan dan puan tengok balik BMC sebab dia lebih mudah. Kalau kita tak tulis ataupun kita tak tengok tulis tulis. Kalau kita tak tulis ataupun kita tak senaraikan, susah kita nak tengok yang mana satu kita boleh buat, yang mana satu kita belum explore, yang mana satu kita cuba dulu nak test. Jadi kena saya sarankan kalau kata nak plan untuk diversified revenue ni, sediakan dulu BMC untuk bisnes sedia ada. Bisnes sedia ada, kita dah memang dalam bisnes, buat BMC untuk bisnes tu. Jadi tak payah fikir kan, jot down saja. Lepas tu daripada situ baru tengok macam mana nak diversify based on existing customers. Lepas tu kalau kata itu dah sudah macam tak boleh, macam mana nak diversify based on resources yang ada. Dia satu persatu. Jadi first, yang paling mudah, paling cepat mula dengan customer segment sedia ada. Kemudian kita beralih kepada resources yang ada. Macam kita ada staff kan, staff kita pandai buat apa, staff kita ada kemahiran apa, ataupun kita kata kita ada resources kita tu apa, adakah pejabat, adakah mesin, adakah alatan teknologi, apa yang kita boleh buat dengan tu untuk diversifykan revenue kita tu tadi. Itu secara ringkasnya Puan Nazrina, saya bagi contoh dua, sama ada kita tengok customer segment sedia ada, apa nilai lain yang kita boleh tawarkan. Satu lagi, tengok sumber-sumber yang kita ada, key resources yang kita ada, apa yang kita boleh gunakan dengan key resources yang ada tu. Jadi kita tak adalah orang kata nak memerlukan satu bisnes yang complicated, nak satu modal yang besar lagi, tidak. Kita gunakan apa yang ada dulu. Mungkin ada modal baru yang perlu kita masukkan, tetapi dia tidaklah sebesar macam kita nak mulakan bisnes yang macam kita biasa buat sebelum ni kan. Nak mulakan bisnes ada satu modal yang agak besar lah kan. Mungkin bagi tuan dan puan RM10,000, RM20,000 kecil, tapi bagi saya RM10,000, RM20,000, RM30,000 juga ada satu modal yang besar. Jadi saya harap dengan perkongsian yang sedikit ni, perbincangan ni, tuan dan puan dapat teruskan dengan tengok balik BMC tuan dan puan, sebab kita nak pastikan aktiviti itu berjalan, ada pengurusan kewangan. Kalau tak ada duit masuk, macam mana kita nak urus? Tak ada duit, tak ada urus wang. Alright, untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi yang akan datang. Saya akan jadualkan kerana ada kalanya saya perlu adakan waktu petang. Kalau pagi tu penuh dan padat sikit, saya akan bawa waktu petang. Sebab kalau pagi kelas bermula pukul 9, 8.30, pukul 8 saya dah set masuk dalam pejabat jadi tak boleh nak buat FB live. Jadi insya-Allah kita akan susunkan jadual. Tak apa tuan dan puan, kalau tak sempat bersama dalam FB live, kita jumpa di orang kata di platform yang lain. Puan Nazrina, Puan Liza, terima kasih semua yang dapat bersama-sama. Jadi sampaikan salam saya kepada rakan-rakan usahawan dan juga tuan dan puan punya alliances. Terima kasih Puan Liza, Puan Nazrina, sekali lagi puan-puan yang bersama dengan saya, Puan Farida juga terima kasih. Dan yang bersama tadi yang saya tak sempat nak jawab salam, tak sempat jawab komen, insya-Allah saya akan reply dalam teks. Dengan itu terima kasih. Assalamualaikum.